Oke, salam kawan dan salam sejahtera. Saya baru membuka Facebook Datuk Seri Anwar Ibrahim dan saya terkejut dengan satu posting, yaitu satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Ketua Setiausaha Pengelola Perangkap Pengarah Kongres Keadilan, yaitu YB Nick Nazmi, berkenaan isu penangguhan Kongres Nasional ini yang bertarikh pada 6 Jun. Jadi saya lihat surat yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN pada jam 6.30, yaitu pada bertarikh 4 hari bulan Jun 2021. Jadi saya juga pergi ke posting yang mana yang dikeluarkan oleh orang kuat PKA juga, yaitu anak muda Syed Baldi. Siapa yang nampak saya dalam Zoom tadi, Anda dah jadi kontak rapat, sila kuarantin diri, kerjaan bacul. Dia punya hashtag kerjaan bacul. Jadi saya sebagai rakyat, sekarang nih kita buat online macam ni ataupun kita buat Zoom pun tidak dibenarkan. Kongres Nasional ni dia buat secara live, bukan pergi jumpa ataupun buat dalam dewan. Ini pun tak boleh sekarang ni. Jadi dia ini yang maksudnya yang dipostingkan oleh Syed Baldi ini berkenaan dengan isu ini. Jadi sekarang ni kalau ini pun mereka nak sekat, macam manalah kerajaan ni? Pelik dan ajaib lah kerajaan ni. Benda macam ni pun parti nak buat kongres mereka cara online pun tak boleh. Jangan cerita Dewan Rakyat lah. Kongres parti yang berdaftar, yang mana mereka nak buat kongres pun suruh tangguh. Adakah virus ni nak masuk dalam kita punya laptop ke, dalam kita punya telefon ke waktu kita nak buat live? Ini pelik tau. Jadi ini yang diperkatakan oleh posting yang sindiran daripada Syed Baldi ini. Jadi dia mengatakan siapa yang nampak saya dalam Zoom tadi, Anda dah jadi kontak rapat saya, dia kata. Ini satu yang pada saya apa yang dibuat oleh MKN ni sesuatu yang pada saya, mereka ini buat kerja duduk dalam office tidak melihat sana sini ke, ataupun tidak ada terbuka otak minda ke Dah tahu orang buat Kongres Nasional tu secara online, kenapa nak dibatalkan? Dah teruskanlah. Apa yang masalahnya? Mereka daripada rumah seorang-seorang buat. Takut sangat. Takut kemarahan rakyat. Tidak payah nak ni pun, rakyat dah muak dah dengan kerajaan hari ini. Heranlah. Kenapa nak sekat mereka nak buat? Biarlah mereka nak buat. Ini kongres mereka. Ini kongres PKA. Nak buat-buatlah. Kalau parti bersatu laju je. Ini betul-betul satu hari kalau bersatu ni jatuh, siaplah. Ini semua MP-MP yang lompat katak daripada PKA dulu ni, kamu orang ni, kau tunggulah kena humban nanti. Saya haraplah satu saat nanti kamu terima balasan dia daripada rakyat ni. Kamu orang sekarang ni gunakan politik, gunakan kuasa kamu yang kamu dapat daripada rakyat. Kamu buat perangai macam-macam. Heran betul lah. Benda macam ni pun nak disekat. Biarlah mereka buat kongres mereka. Biarkan parti-parti ini buat kongres mereka. Mereka nak buat, ini kan hak mereka. Lepas tu, kalau orang tak buat nanti, kau orang nak batalkan pula parti orang. Parti korang saja yang bagus. Ini betul-betul pemimpin gila semua ni. Menyusahkan orang tak habis-habis. Hal macam ni pun mereka boleh keluarkan surat. Orang yang kerja dalam ni MKN ni makan gaji buta ke apa ni? Yang bayar gaji-gaji korang ni rakyat tahu. Korang ni dapat kuasa, duduk dekat sana, belagak nak mampus dekat sana.
Jadi ini membuat rakyat bertambah marah. Benda yang kecil seperti ini kamu dah buat kemarahan rakyat. Apa yang masalahnya? Apa yang masalah PKA ni yang kamu takut sangat? Eloklah nih, PN nih. Campur lagi dengan PAS nih. Ini kalau mau merintah negara lama-lama nih, saya tak tahulah. Rosak nih negara. Sekolah tinggi-tinggi. Itulah. Sekolah itu untuk digunakan supaya kita boleh berpikiran waras untuk membangunkan negara, untuk kita membangunkan apa yang patut dalam negara ni. Membangunkan minda rakyat. Tapi kamu orang gunakan akal kamu orang untuk menipu rakyat, untuk menindas rakyat. Ini yang pelik. Daripada tadi saya tengok dekat media ramai itu yang keluarkan posting yang lebih kurang macam Syed Badri keluarkan ni. Saya mula-mula malas lah nak ni kan. Tapi bila saya dapat tahu bahwa perkara ini betul-betul dan saya lihat betul ada surat daripada yang dipost oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. So saya yakin dan saya terus buat video ini supaya kita tonton. Tengoklah, beginilah cara mereka untuk dia menyekatkan kita rakyat ini bersuara. Kalau mereka boleh pula ke hulu ke hilir, ke luar negeri, ada yang bawa janda pun boleh. Rakyat nak buat kongres nasional mereka melalui online pun tak boleh. Heran saya betul lah. Ini kerajaan. Kerajaan ni kalau bab-bab mencari janda, menambah bini, mencari kontrak, mencari projek, pandai. Cerita berbilion-bilion. Mana dia pergi duit berbilion-bilion tu pun tak tahu. Korang ni betul-betul lah sebagai kerajaan tak takut ke? Pemimpin-pemimpin ni betul-betul tak takut. Dia tak pernah tengok negara lain ni kah? Negara yang jatuh, pemimpin yang zalim yang jatuh tu dah berlambak tau. Kenapa tidak jadikan sebagai contoh? Kenapa kamu orang ni masih rakus duduk di atas sana, tidak ingin lagi bertobat? Pemimpin dalam dunia ni yang mana yang seperti kamu-kamu orang ni menindas rakyat, dijatuhkan oleh rakyat. Banyak yang berlaku. Ambil contohnya di Filipina, di Indonesia, di mana-mana. Jangan sampai rakyat memberontak nanti karena terlalu tidak puas hati dengan apa yang kamu orang buat. Ini akan menyusahkan negara. Jangan menyekat rakyat. Ini parti nak buat kongres melalui online. Buat penangguhan pula MKN ni. Rakyat marah lah dekat MKN ni. Tak tahu arahan daripada mana. Menteri mana yang keluarkan arahan suruh mereka buat kerja. Sama lah dulu macam pendaftaran PS. Begitulah, beginilah. Malah lah saya nak cerita yang ke situ. Tapi inilah keadaan kita sekarang ini. Yang kita perlu sebagai rakyat, kita nak tukar supaya mendemokrasikan sistem. Dan kita lepas ini, kalau kerajaan baru yang memerintah, kita nak, kalau boleh, seperti RSPAM ni diasingkan. Dia tidak duduk, tidak melibatkan menteri, memang diasingkan. Seperti badan-badan yang melibatkan kerja yang seperti polis apa semua ni, kita asingkan daripada kerajaan. Supaya mereka boleh bebas menjalankan kerja mereka. Kalau tidak, kita ni tidak akan bebas. Apabila badan-badan ini berada di bawah kerajaan, di bawah government yang ada, mereka akan ikut yes boss yang entah ke mana-mana. Kalau yes boss yang bagus tak apa. Yes boss yang tidak betul ni, kita ni negara akan jadi rosak. Saya tak nak detail sangat lah benda-benda macam ni. Tapi luahan hati saya sebagai rakyat kadang kecewa lah dengan benda-benda macam ni. So,
Inilah pencerahan saya hari ini. Thank you.